Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita ada sikit sharing tentang 4 template yang telah saya buat untuk 2023 dan 2024 hasil daripada result yang saya dapat daripada research menggunakan mobile setup dan desktop setup. Ini untuk desktop setup review sebelum anda menggunakan mobile setup. Okey. So kita ada 4 indikator yang saya guna. Inilah indikator yang saya namakan dia sebagai yang ini adalah envelope, right? Kemungkinan besar dia adalah envelope setup dan dia ada signal dia ada signal buy. Dia buy dekat sini, dia akan sell kat sini. Dia buy kat sini, dia sell kat sini, pun dia jatuh sampai sini. So sekarang ni dia bagi signal dia adalah buy. Right? Bila dia bagi kita signal buy, so kita dah ada layer position ni yang sebelum ni adalah tak banyak lah 0.01 ni semua bagi robot siapkan lah. So sekarang kita nak layer besar, kita akan memerhati daripada pergerakan. So layer besar dia adalah ada di sini, right? Selepas dia mati candle ini melepasi daripada line biru. Kalau kita perasan setiap line biru dia akan terbang. Setiap line biru dia akan terbang. Setiap mati candle tu daripada dalam, mati candle dekat luar warna biru dia akan terbang. So dia kena mati candle ini, right, di dalam, di luar daripada biru. Dia tak boleh mati di dalam, right? Mati di dalam dia masih lagi pergerakan. Contohnya dia mati di dalam, right? Dia mati di dalam dan dia mati di dalam, lepas tu baru dia akan naik. So ni adalah range. Ni menggunakan envelope. Alright. So sekarang proses dia, kalau saya tak ada masuk apa-apa layer lagi, alright, dalam proses dia dah bagi signal buy. So ini adalah area kita nak layer. Alright, kita nak layer. Right. So dekat sini dia adalah signal buy adalah di candle ini. Right. So ni adalah level dia. Nampak bila dia sampai level tu dia retest. Right. Dia retest. So itu adalah area-area yang kita boleh belilah. Right. So ni adalah template ni. Kalau kita turun contohnya, katalah kita pembelajaran ni, saya nak beli pada layer ni, right. Saya tambah lagi lauk, buy. So dia dah duduk di area yang mana arrow buy dekat sini, right. Arrow buy kat sini sebagai satu contoh. Arrow buy dekat sini dia jatuh, dia tak lepas buy ni. Arrow buy kat sini dia jatuh, tak lepas kat buy ni selagi dia tak keluar button merah ni. Kalau dia dah keluar button merah bermakna dia jatuh. Contoh area kejatuhan bila candle ini biru ni adalah dia signal buy, right. Dia signal buy, dia tak boleh move on untuk buy. Ini adalah area kejatuhan. Contohnya 226.95, right. So dia jatuh bila dia dah lepas. Candle ini tulis arrow sell, dia dah lepas. So kat sini adalah dipanggilkan sebagai, kalau kita bermain dengan setup Bollinger Band, dia adalah area yang mana zone zero loss, right. Zone zero loss, right. So cuma saya tak letak lagi signal zone zero loss. Saya tengah dapatkan setup untuk zone zero loss. Bila sampai zone zero loss, selalunya zone zero loss ni adalah tempat yang mana ramai orang full margin, right. Ramai orang melakukan full margin dan itulah area untuk full margin, right. So sekarang area untuk kita buy, candle ini perlu mati di atas, atau candle selepas ini dia tak lepas candle ini, dia akan start untuk retrace dan dia perlu mati di atas, dan kita kat situ juga adalah zero loss yang mana dia terbang. Kalau kita terbalikkan chart ini, saya tengah sell dekat atas ni lah, patut dia kat sini adalah zone zero loss, saya sell dekat atas ini. So ni sebagai contoh, ni buy. Nampak dia tak ke mana-mana, di situ saja. Alright. So ini template yang pertama yang saya buat research adalah saya tengok dulu dia punya range, right. Dia punya duduk dalam kurungan ni, tengok kat mana area-area yang dia dah keluar buy. Dia dah keluar buy, daripada keluar ni dia akan naik ke atas. So ni lah sedikit sharing yang saya buat dalam kita punya setup ni, right.
Dan InsyaAllah terbaik setup ni. So kenapa kita sediakan 4 setup, 4 desktop ni untuk kita buat research. Kita buat research sama-sama. So dia akan bermain saja di sini. Kalau dia lepas ni, bermakna ada satu trend. Satu trend yang kita rasa memang trend itu nak bertukar arah. Kalau tak, dia akan ikut kepada arah yang kita punya setup. Right? So dia ada lagi baseline dia. Contohnya saya buat di sini, saya buat shape. Alright, saya buat shape. Dan saya buat shape, saya buat macam ini. Alright, saya naikkan shape ni. Saya buat kat sini. Saya buat kat merah ni. Okay, ni adalah zone. Zone selepas ni adalah zone yang mana dia akan main di bawah dulu. Alright. So selalunya setup ni dia ada satu lagi yang kita kena masukkan, iaitu kita kena masuk indicator. Saya terlupa untuk masukkan ini. Saya cuba untuk masukkan virtual. Alright. So what? So dia dah bagi tahu dah. Virtual ni duduk di sini. Sebagai contoh, dia duduk di sini, dia naik kat sini, lepas tu dia tak lepas ni, dia jatuh. So sekarang ni sama ada virtual ini akan keluar di sini, right? Ataupun dia akan jadikan dia satu lagu arrow virtual, maknanya support area. Nanti bila support area tu muncul dekat area di sini, saya akan tarik ini duduk sama paras dengan ni. Right? Ni sini pun boleh jugalah kalau kita nak tengok yang besar. Right? So dia akan bermain di situ, dan sekarang, buat masa sekarang saya buat dia di sini. Di sini. So sebenarnya dia nak buat satu double bottom. Right? Dia akan melakukan double bottom. Okay. So inilah setup yang saya gunakan. Alright. Nampak ditulis itu sell now. Right. Nampak dia keluar daripada kita punya line ni, nampak? Line ini. So maknanya dia ada satu kejatuhan. Kita boleh ambil dulu jatuh ikut kepada yang dia set up, atau dia akan berbalas balik. Ni permainan goal. Alright, permainan goal. Ini saya biarkan je lah. Sebab apa ni saya dah untung. Ni adalah account yang lebihan. Jadi saya biar dulu sebelum saya buka lagi layer ikut kepada buy area ataupun sell area di bawah. So biarkan dulu. Right? Kalau saya buy tadi tu, dia akan ikut buy di sini. Okay, 60 minit dia kata sell. Tapi dia belum dalam keadaan 60 minit sepanjangnya sell. Sebab kadang-kadang, kenapa dia cakap sell, lepas tu dia reverse tukar. Inilah permainan goal. Right? Pertukaran arah itu boleh berlaku bila-bila masa. Sebab tu saya buat range ni. Range yang sebenar untuk jatuh adalah di sini. Di sinilah dia nak jatuh, dia nak cari balik dia punya support. Inilah adalah area-area kejatuhan. So sekarang ni dia duduk dalam ni lagi. So saya biar dulu dia duduk di dalam ini. Saya buat macam inilah. Lebih kurang lah ni. Okay. So bila kita pergi ke template yang kedua, adalah template ini dia bagi tahu, alright, sekarang ni dia dah jatuh. Kita tinggal tunggu arrow. Yang mana arrow ni akan muncul, dan dia telah bagi terus dia punya support dan resistance. Alright. So maknanya dekat sini dia ada lagi bawah, dia bagi tahu, alright, inilah area 2000 yang dia akan masuk, dan dia kalau dia masuk, dia akan masuk sampai sini dan balik kosong, right, 100 kat sini. Okey. Kita kena tunggu apa untuk kita masuk position? Right, tadi saya tunjukkan anda ikut pakai range. Sekarang kita tunggu position yang betul. Contohnya, tunggu arrow ini. Right, kita tunggu arrow ni. Nampak dia main, nampak? So macam mana ni 60 jam dia kata nak jatuh semua ni. Macam mana ni? Inilah yang selalu orang terkena dengan signal-signal ni. Right, ikut 100% signal. Tak boleh, kita kena buat sikit research. Right, kita kena buat sikit research. Kalau kita tengok kat sini, research dekat sini, right, arrow ni dia line ini dia dah ada satu putih dan dia tukar merah. Dia jatuh saja. Cuma kat sini saya tambah sikit. Saya ada satu line dekat sini. Dia candle ini mati dekat sini. Inilah arrow zero loss. Right? Sebagai contoh, saya cuba untuk
cari area zero loss. Saya cari simbol sekejap. Untuk anda faham, dekat sinilah. Kita ambil arrow. Dekat sini, zone zero loss. Okay. So, ni adalah zone zero loss. Dekat mana zone zero loss dia? Kita ambil arrow pula. Arrow. Kita pun buat dekat sini. Kita buat kat sini. Dia tak boleh nak besar lah. Kecil je. Okay, ni adalah zone zero loss. Bila dia jatuh bawah zone ini, dia akan zero loss sebab dia tak boleh lepas. Dia cuba daripada perjalanan dia, right? Dan dia dah beberapa kali try tak lepas, right? Boom, dia jatuh. Ni adalah zone zero loss. Zone zero loss. So, inilah perjalanan gold. Sekarang ni gold ni dah lepas 100. Dia dah lepas 100. Maksudnya dia dah naik. Lepas tu dia bagi satu simbol kat sini. Alright. Simbol kat sini. Nanti sekarang kemungkinan besar dia boleh ada lagi satu simbol kenaikan dekat sini. Alright. Sebab dia dah berada pada 100 dan kemungkinan besar dia akan jatuh cari 100. Maknanya 95. Okay. Oh, ni saya tak pandai lah nak setup ni. Saya tak tahu lah nak setup ni. Saya pun letih lah. Right? Relax. Jangan menggelabah. Toyo Pit sedang membantu anda untuk buat profit. Okay. So, kita tunggu satu button arrow buy. Kita kat situlah kita akan layer lagi pergi pada buy. Alright. So, kat sini ada satu setup. Yang mana setup ni, saya tak tahu lah perjalanan ni kalau buy macam mana ni daripada 100 dia nak balik ke kosong ke. Dia nak balik ke kosong ke. Sekarang ni arrow dah keluar sell. Ini adalah arrow sell. Ni adalah arrow sell. Nampak jauh nampak? So, dia kena naik dan dia akan cakap dah habis dah. Tetapi saya masih lagi biarkan kerana saya tunggu arrow buy. Right? Dia akan buat reversal dia. So, permainan gold ni dahsyat. Jadi, kalau kita tengok rasa-rasa kita, dia nak pergi kepada kejatuhan. Dia akan jatuh sampai, katalah dia lepas daripada 100 ini, dia akan pergi ke sini. Right? So, kalau dia kenaikan, saya nak kira balik daripada kosong, macam mana saya nak kira daripada balik dia punya perjalanan kosong, macam mana? Sebab kita nak tunggu buy ni, keluar je button buy ni, keluar saja arrow buy warna hijau di sini, alihkan anda punya mouse, tekan di atas sini refresh Fibo. Dia akan bertukar menjadi begini. So nampak dia ada tulis di kosong, 23, 38, 50, 61, 100. Memang dia sampai je 23, tak lepas. Dia ada arrow, dia akan kosong, dia akan cari area-area ni. Right, area-area ni. That's why kita kena ada satu volume amount yang mana saya dah cakap dengan anda main Sen account dahulu. Tetapi main Sen account bukan main Sen account kecil-kecil. Ada orang main Sen account $1,000 pun ada. Right, sebab dia nak belajar untuk buat satu momentum, right, reverse. Right, nampak kat situ dia masih lagi duduk di dalam kotak. Dia duduk di dalam kotak. Mungkin dia akan keluar di sini. Dia akan cakap ada kat sini. Tiba-tiba dia keluar pula button dekat sini. Right, biru. Kita pun tak tahu. That's why kita kena tunggu ni. Right, lepas tu kita tekan refresh ni. Kalau kita nak balik kepada asal dia tadi, kita pergi M30 dulu. Lepas tu kita pergi dekat H1 pula. Dia akan balik kepada mood dia adalah kejatuhan. Right, jadi kalau kita nak ambil kira kita punya position buy, kita kena relax, tunggu. Aku perlu tutup tak? Relax, aku perlu tengok refresh Fibo aku macam mana. Dan arrow buy dia dekat sini tengah ada ke belum. Sekarang belum ada. Tengok sekarang ni jatuh sampai ke sini. Ni banyak ni ramai orang kena ni kat sini. Right, manipulation. Jadi sekarang kita kena tunggu arrow buy kat sini. Right, relax, jangan takut, jangan menggelabah. Saya bagi satu lagi setup. Terus ada TP zone kat mana. Alright, buy zone dekat mana, sell zone dekat mana, bearish correction dekat mana. Yang ni yang kita kena faham ni, bearish correction. Alright, dia daripada bawah ni, dia bearish correction naik ke atas.
Right, untuk TP dia kat mana. Bearish correction bagi tahu TP dia 2.15. Maknanya kalau kita tengok bearish correction, dia akan cari dalam lebih kurang kat sini lah. Dia akan balik-balik ke sini. Cancel. Right, line dia dekat sini 2.15. Okay. So ada orang dia dah nampak dah ni, dia tak mau bermain dekat tengah-tengah ni. Sebab tu saya datang hari ni sharing dengan kat anda bagi duduk pada situasi yang sebenar. Ini adalah area yang mana kita bermain pada open pivot. Kalau kita nak bermain yang langkah selamat, dia perlu bermain di pivot. Selalunya candle perlu balik-balik ke pivot. Dia cuba, dia tak boleh, dia bearish dulu, TP dulu dekat sini, lepas tu dia akan sama ada teruskan perjalanan atau dia balik-balik. Langkah paling selamat adalah buy dekat area warna ni, warna biru ni, warna merah ni. Jadi kat sini dia dah siap-siap dah kat sini. 2015.45, TP 2025.45. Sell pada 1995. Itu buy stop yang pertama, dia TP1. Lepas itu dia pergi kepada TP2. TP2 dia 225 pergi kepada 235. 225 pergi kepada 235. Mungkin kat TP2 ni. Alright. TP2 ni baru dia akan bagi tahu pergi kepada 100. Daripada 25% pergi kepada 100. Kalau kita main di sini, kita bermain daripada 0. Daripada 100. 0 dan 100. Sebab tu saya bagi auto Fibo yang kedua tadi tu. Untuk tengok, untuk buy. So bila kita dah tahu ni, perlahan-lahan anda explore, anda tunggu setup ini naik. Atau dia nak tunggu daripada bawah, kita nak buy dulu. Right? Itu adalah pilihan kita. Right? Pilihan kita. So sekarang dia dah bagi tahu signal dia sell. Kalau orang sell, dia dah makan kat sini buat scalping. Sekarang ni saya tak nak main scalping. Saya nak relax santai-santai. Saya nak pergi kepada swing. Sebab apa? Sebab arrow dah ada kat sini. Saya dah buat line kat sini 98. Dia dah bagi tahu dah 98. Bearish correction 1985.45, TP dia 2015. Saya stop dia. Alright. 2025 pergi ke 10. Maknanya kita makan atas bawah ni. Kita makan dulu buy, lepas tu kita makan untuk sell. Right. Ni adalah bearish correction. Right. Sebab dia dah jatuh. Dia dah naik. Dia dah duduk pada sini. Dan kemungkinan dia duduk pada sini pun ataupun di sini, dia nak buat bearish correction. So, kalau kita right, nak makan commission atas dan bawah, memang template ni paling senang. Kita masuk kat sini, kita TP kat sini, kita SL kat sini. Kita sell dekat sini, kita TP dekat sini. Kita sell dekat sini, kita TP kat sini. Dia dah siap-siap bagi SL dah. Right. Senang atau susah? Kalau paling susah, ikut je buy zone, sell zone. Ikut je buy zone, sell zone. Kalau dah duduk macam ini, you kena ada sikit knowledge. Tunggu button ini. Alright? Tunggu button buy ni. Sangat simple belajar dalam course Toyolpit ni. Template dah bagi. Nanti kita pergi kepada mobile setup. Alright? Saya tak nak anda main template 1 minit, 2 minit. Lepas tu anda lost. Lepas tu dia jatuh. Kau anda rugi gila-gila. Right? Dia dah ada zone. Dia dah bagi zone. Right? Kenapa kita perlu nak against zone daripada goal ni? Ikut zone tu. Sebenarnya sangat simple. Hari-hari profit. Hari-hari profit. Contohnya, daripada pergerakan ini, dia masuk dekat 1. Nampak dia dah bagi kat sini. Buy zone resistance 1. Dah sampai resistance 1. Dia jatuh dulu. Pergi kepada sell area. TP1, kalau dia tak boleh pergi TP2, dia mesti cari balik dia punya pivot. Atau dia pergi ke sell area. Alright? Nampak dia sedang nak pergi ke atas. Dia bukan nak pergi ke bawah. Dia manipulasi. Ramai orang terkena kat sini.
Right? Akhirnya ikut signal, lost, gone the money. Right? Saya tak nak. Saya nak anda pandai trade dengan Toyopit. Dan selepas itu, anda selalu trade menggunakan kita punya setup. Right? Menggunakan indikator ni. Kalau takut nak masuk kat sini, relax. Ikut buy zone, ikut sell zone. Kalau anda nak lebih, ikut potential reversal. Buy ataupun sell. Ni long sikit. Simple. Tapi kalau tak belajar, macam mana kita nak tahu? Kalau kita dah ada 4 template ini, kita dah faham template ini, kita dah tahu sedikit, dah ada zone resistance apa semua, anda boleh tahu, anda boleh belajar. Jangan risau, template ni lagi bagus. Dia ada hijau punya line, setiap kali dia keluar daripada hijau, instant buy. Setiap kali keluar daripada merah punya line, right, merah punya line, okey, merah punya line, instant sell. Dekat atas ni semua instant sell. Sebab tu dia bagi tahu 2040 sampai atas ni. Dia tak boleh lepas daripada ni. Right? Lagi senang. Tengok je candle ini kat mana dia instant, dia ekstrim. Sebagai sekejap saya buat kat sini. Inilah sharing yang terakhir. Dia ekstrim keluar. Dekat sini kita sell layer, sell layer, sell layer, sell layer. Tunggu sampai dia jumpa sell ini. Kat sini dah habis. Lepas tu dia akan reverse untuk cari balik ke atas. Ending sharing saya ni lagi simple. Cari keluar daripada hijau, keluar daripada merah. Right? Lepas tu tunggu arrow buy, kita layer lagi. Right? 70% dekat sini bagi tahu dia up. Down dah habis. Down dah habis. Sekejap lagi dia akan buat satu momentum untuk pergi H1, H4. Simple. Kita dah profit dah dekat atas ni. Itu sahaja saya nak sampaikan untuk anda faham dalam pembelajaran kita ni. Right, 20 minit. Kita tengok sekejap dekat Euro USD. Right, Euro USD dah profit, dah ada satu yang profit. Sekarang ni nak pergi ke atas sini. Right. So sekarang saya tengah tunggu buy area. Dapat buy area, saya dah earning. So dia sebenarnya dah profit dah tu. Right. Nak tutup pun boleh. Tapi saya biar dulu. Tengok dia keluar je daripada line hijau, instant buy. Layer lah kat sini maksimum. Dia keluar je daripada instant sell ini, keluar dia daripada sini, sell area dekat sini. Simple learning process.